Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Dionko yang ada dekat luar sana? Nampak tak? We're back lah kembali kan. Dah lama juga tak buat video ni, tapi tak apalah, kita abaikan semua tu. Tapi pada kali ini aku akan cerita, ataupun pada kali ini kita akan keluarkan sedikit lah teori. Tak banyak pun, teori ni sikit je. Memandangkan ada chapter-chapter baru yang penuh dengan spekulasi. Chapter-chapter One Piece yang penuh spekulasi. So aku rasa aku ada sedikit lah teori yang aku nak keluarkan. Tidaklah terlalu palatau dan tidaklah terlalu ke arah fakta, tapi orang kata tu sedang-sedang lah. Tapi sebelum tu, jangan lupa kepada korang yang baru sampai ke channel kita orang, yang dah lama sangat berada dekat channel kita orang ni, terima kasih kepada korang. Dan yang baru sampai, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Dionko every time kita orang upload. So tanpa membuang masa lagi, let's go. Kita borak berkenaan dengan sedikit teori berkenaan dengan mata sebelah Roronoa Zoro. Alright, so teori ni keluar bila aku baca berkenaan dengan chapter terbaru lah, which is bila dah keluarnya chapter terbaru yang banyak menceritakan berkenaan dengan Shimotsuki Ushimaru. Walaupun tak ada kemengena sebenarnya teori ni dengan beliau, tapi teori ni tiba-tiba keluar daripada aku setelah aku, orang kata tu, berdiskusi dengan adik aku. Tiba-tiba kita orang kaitkan dengan Ryuma dan datanglah teori berkenaan dengan mata sebelah Zoro ni. Baik, kita cerita berkenaan dengan mata sebelah Zoro yang dah buta ni. Actually, macam yang kita tahu, mata sebelah Zoro ni dia buta setelah 2 tahun time skip, which is kita tahu apa yang Zoro buat selama itu, which is adalah training bersama dengan Dracul Mihawk di Pulau Kuraigana. So dekat Pulau Kuraigana tu dia, orang kata tu, dia berlatih lah bersama dengan Mihawk. Mungkinlah dia tak berlatih secara fully, maybe dia macam mana yang sempat lah kan. Macam Luffy pun tak fully berlatih pun, dia tak boleh nak kuasai sepenuhnya haki. So macam Zoro pun mungkin lebih kurang macam tu juga. Tapi yang menjadi persoalannya, kenapa mata sebelah Zoro tu boleh buta pula? Adalah orang buat teori berkenaan dengan dia punya mata tu boleh keluar Rinnegan lah, boleh keluar Sharingan lah, Mangekyo Sharingan orang kata tu kan. Mangekyo Sharingan. Ada yang kata dia tu mata sebelah dia kena cocok dengan babun tu lah. Ada yang kata terkena putik durian lah. Banyak lah kan orang kata dia punya teori-teori tu. So pada pendapat aku, mata sebelah Zoro tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia tak adalah orang kata tu satu kelebihan untuk dia tiba-tiba keluarkan Ashura menggunakan mata dia lah, boleh keluarkan dia punya, orang kata tu, Mangekyo Sharingan tu kan. Tak ada. Tapi apa, pada pendapat aku sebenarnya, mata sebelah Zoro tu sebenarnya adalah satu trait ataupun satu sistem mata yang dibuat oleh Dracul Mihawk. Kenapa? Pada pendapat aku, disebabkan Zoro ni dia berlatih ataupun dia mempelajari segala ilmu, orang kata tu, segala ilmu pedang dengan Dracul Mihawk. So bagi aku, takkanlah Mihawk nak lepaskan dia ataupun nak biarkan dia keluar daripada Kuraigana Island tu senang-senang macam tu je. Mestilah ada orang kata tu, ada bayarannya. Dan kenapa aku cakap macam ni? Sebab kita boleh tengok dalam macam-macam movie sebenarnya. Kita ambil satu contoh, movie John Wick. Kalau korang perasan dalam cerita John Wick 3, John Wick telah menggadaikan satu jari dia untuk mendapatkan perlindungan daripada, aku tak pastilah orang yang dekat panah pasir tu, untuk mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan sedikit bantuan daripada mereka. Kalau korang tengoklah cerita John Wick tu, kalau korang tak tengok, korang boleh pergi tengok. So dekat sini aku andaikan sebenarnya mata Zoro ni adalah salah satu bayaran daripada Zoro terhadap Dracul Mihawk, disebabkan Dracul Mihawk ni dah ajar Roronoa Zoro. Kau bayangkanlah, takkanlah seorang rival, which is Zoro dengan Dracul Mihawk ni confirm sememangnya adalah rival sebenarnya. Takkanlah Dracul Mihawk nak biarkan Roronoa Zoro ni keluar-keluar macam tu je. Sebab dia takkan biarkan orang yang kuat dah diajar menjadi lebih kuat macam tu. Dia akan ambil salah satu mata daripada Roronoa Zoro sebagai salah satu untuk menjadikan Zoro ni sedikit cacat, supaya ilmu-ilmu yang dia bagi kepada Zoro tu lengkap, tetapi ada sedikit kecacatan, which is apa yang cacatnya adalah daripada mata sebelahnya itu. So yelah,
Kau bayangkanlah Zoro ni adalah salah satu ancaman kepada Draco Mihawk. Kau bayangkanlah Zoro ni daripada beratus-ratus episod, 500 episod yang sebelum tu lagi, dia dah, orang kata tu, dia dah capar dah Draco Mihawk. Waktu dia punya hingus masih meleleh lagi sebenarnya pada waktu tersebut, menangis-nangis. Dah tewas dengan hanya satu tebasan saja. Dan Draco Mihawk sendiri, orang kata tu dah acknowledge dia punya kekuatan, dia punya keberanian, dia punya hebatnya sebagai, dia punya tekad dia tu sebagai seorang swordsman. So bagi aku, Draco Mihawk nampak sebenarnya pada Zoro. So disebabkan itulah dia fikir Zoro ni boleh jadi somebody yang menjadi pencabarnya pada suatu hari. So disebabkan itu dia takkanlah, orang kata tu, free je bagi ilmu tu dekat Zoro. Ilmu memang free, tapi kau kena ada sedikit bayaran untuk aku, which is mata kau, sebagai salah satu sedikit kecacatan untuk memudahkan sikit lah untuk Draco Mihawk untuk menewaskan Zoro. Tak adalah mudah-mudah macam tu je kan Zoro boleh tewaskan si Draco Mihawk, sebab Draco Mihawk sendiri pun aku rasa dia nampak daripada Zoro ni sebenarnya dia punya hebatnya tu, dia punya apa orang kata tu, kelebihan dia tu menyebabkan Draco Mihawk ni sendiri acknowledge kehebatannya daripada Zoro. Baik, itu adalah berkenaan Zoro. Baru-baru ni, which is chapter yang sebelumnya, which is chapter yang ke-1023, kita diberitahu oleh bos Hyogoro sewaktu di mana Roronoa sedang ingin bertarung dengan King. Dekat sini kita diberitahu bahawa sosok tubuh ataupun bentuk pertarungan yang dikeluarkan oleh Roronoa sangatlah mirip dengan Shimotsuki Ushimaru, dan dia mengingatkan kepada bos Hyogoro bahawa Shimotsuki Ryoma juga buta sebelah matanya. Kalau korang ingat lah, aku tak nak sentuh pasal Ushimaru, sebab Ushimaru ni dia punya full face ataupun full version dia punya muka tak dipertunjukkan lagi. So kita boleh tolak tepi dia dulu, tapi kita boleh kaitkan Zoro ni dengan Ryoma. Aku boleh katakan sebenarnya Ryoma ni juga sebenarnya mata sebelah dia tu adalah hasil daripada perguruan dia dengan Draco Mihawk. Kenapa aku cakap macam tu? Kita kaitkan dengan teori orang lain yang berkenaan dengan mata Draco Mihawk tersebut. Mata Draco Mihawk sebenarnya, kalau korang perasan, mata dia lain daripada orang lain. Mata dia ada lingkaran, warna oranye tu lah kan, warna oranye kuning-kuning macam tu kan. Dan ada beberapa orang saja yang ada mata macam Draco Mihawk ni, which is first Im-sama, terang-terangan, Zunesha, dan kemudian Hakuba, hantu milik Cavendish. Ketiga-tiga orang ni, kalau korang boleh kaitkan dengan sedikit fakta, diorang ini memang boleh dipercayai hidup begitu lama. Zunesha confirm lah hidup lama. Takkanlah dekat baru beberapa tahun dia boleh sebesar macam tu. Siap ada bandar zoo lagi dekat belakang badan dia. Im-sama, boleh kata terang-terangan lah, dia juga antara salah satu orang yang tahu apa itu Void Citadel, tahu apa itu rahsia kerajaan, sebab dia sendiri yang berada di atas takhta kerajaan itu sendiri, atas Gorosei pula tu, atas orang yang kita ingat selama ni tinggi. Gorosei kot tinggi, tahu-tahu Im-sama lagi tinggi. Hakuba, aku boleh katakan Hakuba ni hidup lama disebabkan dia ada mata macam tu, disebabkan yalah dia hantu kan. So dia ni mungkin dah menghantui dah keturunan Cavendish ni, kemungkinan besar sajalah. Dan aku boleh katakan Draco Mihawk ni adalah salah satu figura yang mempunyai hayat hidup yang cukup lama, sama macam Im-sama, Zunesha dan juga Hakuba tersebut. Dan kalau korang tengok sedikit timeline daripada Ryoma ni dah lama hidup. Kalau kau perasan kan, berapa ratus tahun yang lepas, mustahil Draco Mihawk boleh hidup berapa ratus tahun kalau dia hanya manusia biasa. Dan aku boleh katakanlah, kalau aku nak orang kata nak relatekan antara teori di mana Ryoma ini berguru dengan Draco Mihawk, sangat-sangatlah boleh direlatekan sebenarnya. Kalau katalah sebenarnya kedua-dua teori ni adalah benar, sekiranya Draco Mihawk memang adalah orang yang hidup dalam satu jangka masa yang cukup lama, dan Ryoma juga buta mata sebelah, kemungkinan besar dia pun berguru sama juga dengan Draco Mihawk. Kalau korang nak tahu sebenarnya berkenaan dengan sedikit lah perjalanan hidup Ryoma ni sebenarnya dia tak duduk kat Wano pun. Dia antara salah satu keturunan Shimotsuki yang aku rasa berjaya keluar daripada Wano juga. Disebabkan itulah kita tahu sebenarnya kampung asal Zoro dinamakan sebagai Shimotsuki Village, dan aku rasa Ryoma antara salah satu kumpulan yang berjaya meloloskan diri daripada Wano dan tinggal dekat situ sementara waktu dan keluar daripada situlah. Sebab kalau korang nak tahu, ada sedikit lah penceritaan cerita berkenaan dengan Ryoma ni sebenarnya. Kalau korang nak tahu, korang kena pergi tengok dekat Kimis Coverto. Korang tulis je riwayat hidup Ryoma, korang boleh tengok sedikit cerita berkenaan dengan Shimotsuki Ryoma ni. So
Aku rasa itulah antara teori liar yang aku boleh keluarkan sebenarnya lah. Dia tak adalah terlalu liar dan tak adalah terlalu palatau sebenarnya. Sebab aku boleh relatekan dengan beberapa teori. Sebab teori berkenaan dengan mata Draco Mihawk, Im Sama semua ni pun dah dikeluarkan oleh beberapa penteori-penteori ataupun fans-fans One Piece yang ada dekat luar sana. So tak mustahil jugalah sebenarnya untuk teori aku berkenaan dengan mata Ryuma tu senasib dengan mata Zoro sebagai salah satu galah ganti kepada perguruan mereka dengan Draco Mihawk adalah salah satu teori yang mungkin berdasarkan fakta yang sebenar kita tak tahu. Mana kita tahu kan? Dan kemungkinan besar lah teori-teori ini juga bakal mengkaitkan antara Shimotsuki Zoro dan juga Shimotsuki Ryuma juga, which is diorang ni juga antara descendant ataupun keturunan dalam clan Shimotsuki tu sendiri. Lebih-lebih lagi baru-baru ni kita digemparkan dengan Shimotsuki Ushimaru. Kenapa aku tak nak sentuh pasal Ushimaru ni sebenarnya? Sebab dia macam aku cakap tadi, dia punya muka full version tak dipertunjukkan, bandage dia tu macam menutup mata, tapi bila tengok 2-3 kali macam tak tutup mata. So sama ada dia buta sebelah juga ataupun tidak, aku pun tak tahu. So kita tak tahulah. Dan kalau katalah Ushimaru pun buta sebelah, kemungkinan besar dia pun boleh jadi juga dia berguru dengan Draco Mihawk. Tapi sebenarnya teori yang ni boleh jadi sanggah sebenarnya. Sebab Ushimaru kalau dia buta sebelah, sebab dia dalam tempoh masa Oden, so dalam jangka masa Oden tu agak sukar sebenarnya untuk orang keluar masuk daripada Wano sebenarnya kan, melainkan dia adalah salah satu daripada orang Shimotsuki Village. Tapi untuk menyatakan tiba-tiba dia menjadi daimyo dan boleh masuk ke dalam Wano tu pun agak menjadi satu perkara yang orang kata complicated juga kan. So itu sajalah teori daripada aku. So tak nak panjangkan teori ni kan menjadi lebih liar daripada biasa. Alright, so apa pendapat korang berkenaan dengan teori aku ni? Ataupun kalau korang rasa korang boleh bidas teori aku melalui fakta-fakta yang korang ada, korang boleh je komen dekat bawah ni. Korang boleh je komen kan. So bagi aku teori ni sekadar suka-suka macam orang lain juga, sebab ini sekadar pendapat aku dan berkenaan dan daripada pembacaan aku lah, bukanlah sekadar palatau ke, tapi daripada pembacaan aku. So ini semua maklumat-maklumat yang aku kumpulkan daripada teori-teori orang lain. So aku kumpulkan, aku buat teori aku sendiri supaya nampaklah kelainan tu sedikit kan. Alright, so itu saja daripada channel Dionko pada kali ini. So minta maaf kepada korang semua yang dah tunggu lama kita punya video sebelum ni, dan insyaAllah kita akan berikan video dalam masa-masa yang terdekat ni, lebih banyak video dalam banyak macam-macam jenis video lah, Marvel ke One Piece. Kita akan keep update kepada korang semua. So itu saja pada channel Dionko. So harap korang semua terus support kita orang. Jangan lupa pada korang bersampai kepada channel kita orang untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Dionko every time kita orang upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share our video. So itu saja daripada channel Dionko. So hope korang enjoy ketontonan video. So see you guys in the next video. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.